Bila kita tak tahu mati kita bila, dan malaikat pun tak adanya nak menyembang dengan kita semua waktu nak mati, maka dengan sebab itu daripada sekarang ni kita buat amal soleh. Jangan tangguh-tangguhkan amal soleh. Buat kebaikan tu sebanyak yang mungkin, sebab mati tak tahu bila. Kalau tahu senang. Sebab tu dalam Al-Quran Allah kata fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu dalam melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Jangan tangguh lagi dah. Kerana orang yang bertangguh dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan ini, Allah Ta'ala tak berkati usianya, tak berkati amalan dia. Tak ada berkat. Bila tak ada berkat, tak ada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil as-samawati wa mil al-ard. Wa bihi ma sya'a min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran baina yadayhi as-sa'ah fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana waktu ini Allah beri peluang untuk sama-sama kita duduk hadir di dalam majlis ilmu. Allah beri kita ruang untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lalui pada waktu ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang besar. Kerana orang yang sembahyang berjemaah ini, pahalanya Allah Ta'ala beri berlipat-lipat kali ganda. Tambah-tambah pula, solat itu adalah merupakan solat subuh berjemaah. Dalam hadis Nabi sebutkan bahawa Nabi kata salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Semayang berjemaah ini, awak semayang, Allah Ta'ala beri pahalanya lebih baik daripada semayang seorang-seorang di rumah dengan 27 kali ganda pahala. 27 kali ganda pahala ni sangat besar pahala dia. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Kalau semayang seorang di rumah, sekurang-kurang dapat 10 sahaja pahala. Kalau berjemaah di masjid itu 27 kali ganda daripada itu lagi. Mana banyak. Dengan sebab itu kita setiap kali Allah Ta'ala beri izin ataupun beri kesempatan untuk hadir menjadi tetamu dia, kita kena lahirkan satu rasa syukur kepada Allah dalam hati dan doalah banyak-banyak pada Allah Ta'ala supaya kita ini diberi satu sifat yang disebut sebagai istiqamah di dalam ketaatan kepadanya. Sebab bukan senang orang nak jadi tetamu. Jadi bukan senang sebenarnya untuk kita ni menjadi tetamu Allah Ta'ala waktu subuh. Betapa ramainya orang yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, tak diberi rezeki oleh Allah untuk datang ke masjid. Sebab tu kita di saat Allah Ta'ala kurniakan rezeki ini, maka cepat-cepat kita ambil dan cepat-cepat kita capaikan peluang itu, gapaikan peluang itu. Sebabnya tuan-tuan sekalian, umur kita atas dunia ini tak panjang.
Kematian itu akan datang pada kita bila-bila masa. Kalau kita tahu bila kita meninggal, itu senang sebab kita boleh plan macam-macam. Tapi hakikatnya kematian itu kalau dia datang secara mengejut tanpa kita tahu sekalipun. Sememangnya sengaja Allah Ta'ala sembunyikan tarikh mati kita bila. Kalaulah tarikh mati itu kita boleh tahu, boleh akses dengan mudah, letak nombor IC dalam sistem, keluar bila mati sebab apa, itu senang. Tapi hakikatnya mati dia tak begitu. Apa pun keadaan yang kita sedang lakukan, pekerjaan yang tengah awak buat, sama ada awak salat, awak pergi buat maksiat pada Allah, tengah makan, tengah minum di rumah sekalipun, kalaulah tiba-tiba kematian itu datang secara mengejut pada waktu itu, maka Allah Ta'ala ambil nyawa tanpa ada apa-apa perbincangan pada kita, tak ada. Kecuali Nabi-Nabi yang direzekikan oleh Allah Ta'ala, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala demikian. Maksudnya, kalau Nabi-Nabi ni, setiap kali Allah nak ambil nyawa, Allah utuskan malaikat supaya berdialog dulu. Tanya dulu. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu makna Nabi Ibrahim ni nak mati, Allah utus, Allah hantar malaikat maut ambil nyawa. Maka malaikat maut dengan Nabi-Nabi ni memang dia akan slowly talk. Maknanya cakap secara baik. Minta izin kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masyhur satu peristiwa waktu mana Nabi Ibrahim nak mati. Bercakap dua orang ni, malaikat maut dengan Nabi Ibrahim. Kita sedia maklum Nabi Ibrahim ini ialah Khalilullah. Makna kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Taala ambil Nabi Ibrahim ini menjadi khalil. Makna kekasih. Rapat dia dengan Allah Taala. Mereka ceritanya waktu Nabi Ibrahim nak mati, malaikat Allah Ta'ala hantar malaikat ambil nyawa. Malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dia tanya Nabi Ibrahim, dia tanya, aku ni datang nak ambil nyawa kamu, boleh ke tidak? Dia minta izin. Tapi kalau dengan kita, jangan haraplah malaikat nak cakap macam itu, tak akan berlaku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ara'aita khalilan yaqbidu ruha khalilih? Adakah munasabah kamu tengok, wahai malaikat, seorang kekasih, dia nak mematikan kekasih dia sendiri? Sebab Nabi Allah Ibrahim ini dia khalil, kekasih Allah. Tiap-tiap orang Nabi, dia ada kelebihan dan pangkat masing-masing. Macam Nabi Isa, Ruhullah. Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Muhammad, Al-Mustafa. Nabi Ibrahim, khalil, kekasih Allah. Bila malaikat nak ambil nyawa, perintah daripada Allah, Nabi Ibrahim jadi pelik. Takkanlah mu nak tengok seorang kekasih, dia nak mematikan kekasih dia sendiri. Tak logik. Malaikat pun pening fikir. Dia balik berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dia tanya Allah, ya Allah, aku nak ambil nyawa Ibrahim. Tiba-tiba macam ni pula dia jawab. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, irji', pergi semula kepada Nabi Ibrahim ini, beritahu dia. Allah Ta'ala berfirman, ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih? Allah pula jawab, adakah munasabah kamu tengok seorang kekasih, dia tak nak bertemu dengan kekasih dia? Kerana kalau nak bertemu dengan Allah, tak ada cara lain kecuali mati. Yang awak semayang hari ini, pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, kita sujud, kita rukuk, dalam keadaan awak tak nampak Allah. Nak melihat Allah, dalam keadaan nak melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka pada waktu itu kata ulama, nak tak nak kena mati dulu. Kerana mati ni jisrun bainal habib ilal habib, satu titian bagi seorang kekasih yang berada di sebelah sini nak berjumpa dengan kekasih di seberang sana. Mati itu satu titian. Maka dengan sebab itu kita orang mukmin
sebenarnya kena meletakkan rasa rindu dan kasih pada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tak tahu mati kita bila, dan malaikat pun tak ada nak menyembang dengan kita semua waktu nak mati, maka dengan sebab itu daripada sekarang ni kita buat amal soleh. Jangan tangguh-tangguhkan amal soleh. Buat kebaikan tu sebanyak yang mungkin, sebab mati tak tahu bila. Kalau tahu senang. Lepas tu dalam Al-Quran Allah kata fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu dalam melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Jangan tangguh lagi dah. Kerana orang yang bertangguh dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan ini, Allah Ta'ala tak berkati usianya, tak berkati amalan dia. Tak ada berkat. Bila tak ada berkat, tak ada kebaikan. Berkat ni dengan makna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau seseorang ni dia suka tangguh untuk buat baik, suka melengah-lengahkan urusan ketaatan, hidupnya itu tidak ada berkat, makna tak bertambah kebaikan. Gitulah keadaan dia. Kalau dengar ceramah, dia jadi tak, maknanya tak berubah amalan dia pada Allah. Macam tu je. Ada setengah orang setiap hari datang majlis ilmu, tapi amal ibadat dia, amalan dia kepada Allah Ta'ala masih lagi berada pada level yang sama. Maksudnya tak ada apa-apa peningkatan pun. Kurang-kurang kita kalau makin dengar ceramah, dapat ilmu, makin ada perubahan dalam hidup. Betul ke tidak? Cara hidup kita tu dah berbeza dengan orang lain. Kita nak buat satu benda tu fikir dulu. Dunia akhirat fikir dulu dosa pahala. Itu kesan orang yang ada keberkatan dalam umurnya, dalam ilmu yang dia dapat. Ada setengah orang, setiap kali dengar ceramah, setiap hari datang masjid, dapat ilmu, tak ada apa-apa perubahan. Balik di rumah sama dia, isteri tak pakai tudung, anak pun tak tutup aurat. Yang baik, yang bagus dia seorang datang masjid. Awak jangan ingat dapat masuk syurga senang-senang macam itu. Allah Ta'ala jadikan kalau ahli keluarga kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan kita ketua keluarga, walaupun awak selalu datang masjid sekalipun, kita tetap menanggung dosa-dosa pada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan tarik kita daripada masuk syurga. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga diri kamu sendiri dan jaga ahli keluarga kamu. Maknanya apa dia? Ahlakum, anak isteri kamu, daripada terkena api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setengah orang dia jaga dia je. Saya pun pelik, saya tak pelik sekarang ini. Kenapa dalam urusan pendidikan rumah tangga ni kita macam setengah orang lah, kebanyakan mereka macam tak ambil cakna langsung. Dia hanya nampak bila dirikan rumah tangga ini hanya sekadar nak beri makan minum kenyang, nak pastikan anak isteri tu tak lapar. Dia sangat susah kalau anak isteri tu lapar, jadi tak cukup makan, sebab itu sanggup keluar pagi balik petang cari duit, pastikan dia orang hidup senang. Sedangkan kita kena faham, di saat seseorang itu mendirikan rumah tangga, apa yang paling penting bukan setakat makan minum, tapi pendidikan supaya mereka tunduk dan taat pada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kalau perhatikan berapa kali dalam hidup kita ini, kita maknanya sembahyang berjemaah bersama keluarga di rumah. Berapa kali awak baca Quran sama-sama dengan anak isteri, atau beberapa kali awak bawa mereka datang ke rumah Allah, jadi tetamu Allah, duduk dalam majlis ilmu. Ada setengah orang tak pernah berlaku sepanjang hayat kehidupan mereka berumah tangga. Sebab dia nampak kahwin ni hanya sekadar nak kenyangkan anak isteri, tak nak bagi dia orang susah. No, bukan itu saja. Betapa ramai mereka dihumbankan oleh Allah dalam api neraka oleh kerana apa dia? Kerana tak beri pendidikan sepenuhnya dengan baik kepada anak isteri. Akhir sekali mereka ni langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Saya pun pelik sebab apa dalam urusan yang lain. Contoh orang nak pergi wedding event. Hari ni Sabtu Ahad ni ramai orang buat wedding. Nak pergi wedding event, kita nak pergi family day, nak pergi makan sekalipun kat luar, kita boleh pergi sekali. Boleh pergi sama-sama dengan anak isteri. Kadang-kadang ayah, jomlah, kita tak selesa kalau tak bawa dia orang pergi makan ke pergi jalan mana, kita pergi sekali. Faham tak?
Kita nak pergi vacation mana-mana, awak pergi sekali naik satu kereta kadang-kadang. Tapi saya pelik sebab apa dalam urusan ibadah, umpama datang ke masjid, kita tak mampu nak sekalikan dengan diorang. Kita tak mampu nak buat urusan ibadat tu sama-sama. Kalau bab makan, kalau tanya berapa kali awak makan bersama-sama dengan family, sampai tak boleh nak bilang sebab benda tu mungkin everyday berlaku. Tapi kalau tanya berapa kali awak solat sama-sama, ibadat sama-sama, at least baca Quran sama-sama, ada orang kadang-kadang benda ni tak berlaku pada hidup dia. Apa masalahnya kalau kita, sebagaimana kita pergi bersama ahli keluarga di tempat-tempat yang lain, apa jadi masalahnya kalau kita bersama-sama dengan ahli keluarga, duduk datang ke masjid, paling tidak pun, kalau subuh ni berat, paling tidak waktu maghrib dengan isyak, haramkan diri kita ni duduk di rumah, kalau boleh. Datang ke masjid. Dulu, saya pun tengok perasan tau, lepas pasca PKP, COVID semua ni kan. Saya tengok mana-mana masjid pun, saya pergi ceramah mana-mana, saya tengok bilangan jemaah tu makin hari makin berkurang. Kalau tuan-tuan perasan lah, saya bila kita tukang kuliah ceramah ni, kita perhati jemaah-jemaah yang ada. Jadi jemaah makin kurang tau. Sebelum ni boleh tahan lagi lah, tapi lepas COVID, PKP semua ni, dia makin kurang. Bila ditanya, saya buat soal-soal sikit tak? Cek kaji-kaji, rupanya ramai yang jawab takut kena COVID. Dia kata tak boleh lah ustaz, masjid ni risau COVID lah, dia kata. Nampak tu? Padahal tadi aku tengok muka yang sama dekat pasar. Sama je. Satu benda penyakit yang kita tak sedar yang berlaku dalam diri kita, iaitulah kita terlalu takut jasad ini tercedera dengan sebab COVID. Tapi awak tak pernah nak takut hati kita tercedera dengan sebab tak ada pengisian ilmu, dengan tak ada sembahyang berjemaah. Kita risau COVID ni kena pada kita, sebab tu tak berani datang masjid. Ini sebahagian alasan diorang lah. Tapi awak tak pernah fikir ke kalau hati rohani awak tercedera dengan sebab lama tak hadir ke rumah Allah Azza wa Jal? Sebab itu benda ni bagi saya satu benda yang penting sebelum datang kepada kita kematian. Kita tak lama dah masa, sebab saya tengok lately ni, kiri kanan orang mati. Mati dengan sebab COVID, mati dengan sebab banjir. Kebelakangan ini kita diuji terlalu banyak oleh Allah Azza wa Jal. Allah bagi ujian itu bukan secara kebetulan, bahkan ini semuanya dirancang oleh Allah Azza wa Jal sebagai teguran supaya kita balik semula kepada Dia. Dengan sebab itu tuan-tuan, jangan tangguh dalam urusan ibadat pada Allah. Bila ada peluang buat baik, terus buat baik. Jangan tangguh. Macam pagi ni ada majlis ilmu, datang, Alhamdulillah. Jangan tangguh. Ada setengah orang tangguh, tak apalah, esok ada lagi. Belum tentu peluang yang sama Allah Ta'ala bagi pada hari yang lain, esok ke lusa ke, sebab kita boleh jadi hari ni pun mati. Betul ke tidak? Hari ni pun mati. Tengah duduk saja-saja, tengah tidur dalam kuliah tu, tengok-tengok mati. Awak jangan main. Sebab Allah tak jadikan sama pahala orang yang bersegera pergi taat pada Allah dengan orang yang lambat. Allah tak jadikan sama pahala dia. Orang yang cepat pergi pada Allah, pahala besar. Orang yang lambat, pahala dia kurang. Misal contoh, kita dengar orang azan. Ada orang dengar orang azan, terus datang masjid. Orang ni pahala besar. Dia bersegera. Tengok lambat peluang, ada kuliah maghrib, terus datang. Kuliah subuh, rasa nak datang, dia bersegera, tak tangguh, pahala besar daripada orang yang melengah-lengahkan dia. Ada satu hadis, nama dia hadis mauquf. Hadis mauquf ni dia hadis yang terhenti setakat sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Nabi dah wafat, jadi hadis ni terhenti kat situ. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita berhenti pukul berapa? Saya nak bajet masa. Masjid tuan-tuan kalau subuh berhenti pukul apa? Tak tahu. Dah boleh berhenti dah? Belum? 7.40? Boleh? Baik, kita ambil sikit lagi.
Dalam satu hadis ni, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang maknanya menjadi pemimpin ataupun khalifah yang kedua setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Menjadi pada adat kebiasaan bagi siapa-siapa pun yang baru dilantik menjadi khalifah ataupun pemimpin ataupun Perdana Menteri. Dia kalau khalifah ni bahasa kita sekarang Perdana Menteri lah, dia ada kuasa. Biasanya dia akan melantik ahli-ahli kabinet yang baru, menteri-menteri untuk membantu urusan pentadbiran dia. Demikian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu waktu dilantik jadi khalifah selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ramai yang berkumpul di depan rumah Sayyidina Umar untuk buat pemilihan itu. Siapa nak jadi kabinet yang baru, nak membantu urus takbir. Jadi ramai yang datang, termasuk mereka yang datang itu kalangan mereka adalah orang-orang besar, bangsawan Quraisy, kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy yang ada pengalaman memimpin. Antaranya Abu Sufyan, antaranya lagi Suhail bin Amr dan beberapa orang lagi lah. Yang puak-puak ni, geng-geng ni, dia duduk betul-betul depan pintu rumah Sayyidina Umar. Dia nak lobby lah. Maknanya kalau buka pintu nampak terus dia tu, kira Sayyidina Umar terus jalan pilih. Termasuk juga yang hadir pada waktu itu kalangan hamba-hamba, rakyat biasa hamba. Macam Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Tapi diorang duduk ujung, belakang-belakang aja, tak berani duduk depan, sedar diri lah kan. Bila Sayyidina Umar keluar daripada pintu rumah, soalan yang pertama Sayyidina Umar tanya, "Aina Bilal? Wa aina Suhaib? Wa aina Salman?" Tiga nama ni dipetik oleh Sayyidina Umar. Di mana Bilal? Di mana Suhaib? Di mana Salman? Abu Sufyan yang duduk depan pintu rumah ni sikit pun dia tak pandang. Jadi muka dah lain dah. Benda dia aspek orang pilih dia, faham tak? Tiba-tiba Sayyidina Umar pandang pun tidak. Kalau tuan-tuan rasa apa muka? Mesti buruk gila muka, betul tak? Jadi bila tengok keadaan itu, Suhail bin Amr, salah seorang pemimpin Quraisy, bila dia tengok muka Abu Sufyan tu macam obvious gila benda tu berubah. Katanya Suhail bin Amr, "Wa in kuntum ghidaban faghdabu ala anfusikum." Kalau kamu rasa nak marah wahai Abu Sufyan, kamu nak marah kepada Bilal kerana Sayyidina Umar tak sebut nama kamu, sebut nama Bilal, kamu kena ingat kamu kena marah pada diri kamu sendiri. Sebab apa dia? Du'iyal qaum wa du'ina fa asra'u wa abta'na. Dulu masa-masa Nabi masih hidup, bila Nabi ajak kita peluk Islam, Nabi bentangkan kepada kita ruang ketaatan. Nabi bentangkan juga kepada mereka ruang untuk ketaatan peluk Islam. Mereka terima cepat, kita yang lewat. Mereka bersegera, kita yang lengah, kita yang tangguh. Memang Bilal waktu Nabi ajak peluk Islam, Nabi bentangkan ruang untuk kepada ketaatan, dia terus terima, tak cakap banyak. Sama tadi macam orang azan, terus datang masjid, dia tak ada tangguh langsung. Kita masa Nabi ajak kita peluk Islam, kita lawan. Abu Sufyan antara yang lawan Nabi di peringkat awal. Kalau tuan baca sirah, antara figure yang utama pencetus kepada perang Badar itu, siapa dia? Abu Sufyan. Yang tu kan cakap tu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr antara orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Dia yang halang Nabi masuk ke Mekah untuk buat umrah, terhalang di Hudaibiyah kan. Kalau tuan pergi ke Mekah, pergi Hudaibiyah, di situ berlakunya Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian berat sebelah di situ. Siapa yang tanda tangan tu? Suhail bin Amr. Walaupun akhir diorang-diorang ni peluk Islam. Jadi katanya Suhail, dulu kita yang lewat. Jadi tak pelik kalau Sayyidina Umar, dia lebih utamakan orang yang bersegera taat pada Allah untuk jadi pemimpin berbanding kita yang lewat.
Sebab apa Sayyidina Umar lebih mementingkan orang-orang yang awal peluk Islam? Bila orang ni segera taat pada Allah Ta'ala, urusan kepimpinan tu jadi mudah. Katanya Suhaib bin Amr, wa in hasadtumuhum amami babil Umar ma a'addallahu lahum fi jannati akbar. Kalau kamu rasa cemburu wahai Abu Sufyan dekat dia orang ni kerana Sayyidina Umar lebih pentingkan dia orang, lebih utamakan dia orang, kamu kena ingat di syurga Allah nanti Allah confirm dahulukan dia orang lebih daripada kita lagi. Sebab kita lewat dalam urusan ketaatan, mereka cepat. Di sinilah kata para ulama, siapa yang bersegera taat pada Allah, fastabiqul khairat, Allah Ta'ala akan jadikan dia ni segera ke syurga berbanding mereka yang lambat. Orang yang selalu semayang lambat, masuk syurga lambat. Orang yang selalu tangguh urusan ibadat, syurga dia lambat. Nampak ni? Dia ada ruang untuk buat baik, baca Quran, dia tangguh. Malam karang lah baca, padahal boleh je baca sekarang pun, saja nak tangguh. Syurga lambat. Boleh syurga lambat sikit, malam sikit lah. Nampak tu? Maka dengan sebab itu, kalau urusan ketaatan dia tak boleh tangguh. Ulama-ulama sebut antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa dia? La yaj'alullahu 'abdan asra'a ilaihi ka'abdin abta'a anhu. Allah tak jadikan sama pahala mereka yang cepat datang pada Allah dengan mereka yang lambat. Yang cepat pahala besar. Sebab itu kalau kita datang masjid sekalipun, datang masjid tu dah bagus dah. Tapi setiap orang dalam masjid ni pahala tak sama tau. Pahala tak sama. Sebab apa? Contoh tengok soft. Ni soft-soft yang ada ni bukan saja-saja nak buat. Di sana kelebihannya lain. Orang yang berada di soft depan, dia tak sama pahala dengan berada di soft yang kedua, ketiga dan keempat. Orang berada di soft kedua, pahalanya tak sama dengan soft ketiga. Dia tengok pada kesegeraan. Orang yang duduk soft depan, maknanya dia lebih bersegera daripada yang kedua ni. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebutkan bahawa kalau kamu tahu kelebihan duduk di saf depan, nescaya kamu sanggup buat giliran. Hari ni aku saf depan, esok kamu pula buat undian giliran macam tu kerana tahu kelebihan dia. La haula wala quwata illa billah. Kita kadang-kadang datang awal masjid tu bagus tapi tak bersegera. Lepak dulu, kadang-kadang cari pot baik punya sebab dia tahu kejap lagi aku nak tidur ke apa. Tambah-tambah hari Jumaat, sepatutnya awak datang awal, cari soh depan dulu. Ada setengah orang tak, dia tahu kejap lagi khutbah, meleret-leret, dia cari pot baik punya. Nampak? Cari tiang dulu, kadang cari dinding, cari hotspot tau, cari kipas duduk bawah aircon depan muka, dia nak cari macam tu. Ada orang dia tak penting pun soh depan ni, dia tak peduli, dia cari pintu mana. Sebab lagi Jumaat dia nak keluar. Dia tak nak serabut dengan orang. Dia fikir itu je. Dia tak fikir kelebihan Nabi sebut tu. Orang ni dia sengaja melengah-lengahkan urusan ketaatan pada Allah Ta'ala. Pahala tak sama. Lepas tu dalam ibadat ni pun, kalau kita dahulukan orang dalam urusan ibadat, tak boleh. Imam Ibnu Athaillah dia kata, Imam Ibnu Athaillah kata dia, al-ithar bil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Tu kaedah dia buat. Ithar dalam perkara melebihkan orang lain dalam bab ibadat itu makruh, tapi perkara selain itu terpuji. Tuan-tuan faham tak? Betul faham kan saya tanya tak faham pula? Saya ulang. Dia gini mudah. Ithar dengan makna perbuatan mendahulukan orang, mengutamakan orang. Dalam Islam dipanggil ithar. Benda ni terpuji dan dituntut syarak. Contohnya kita dekat bank, dekat mana-mana lah kan. Kita duduk, tiba-tiba datang seorang pakcik warga emas, tua dah dia. Tak ada seat nak duduk. Kita pun bangun, kita beri laluan, priority kat dia. Keutamaan dekat dia. Ini satu amalan terpuji, pahala besar. Dipanggil ithar, perbuatan mendahulukan orang, melebihkan orang lain. Air ada satu gelas ni je. Contoh ni saya buat contoh sekejap. Tak ada aku nak minum. Tuan-tuan haus, saya pun haus. Saya pun beri tuan-tuan dulu air ni minum. Saya karang pun tak apa. Ini perbuatan melebihkan orang, mendahulukan orang. Terutama kalau orang tu lebih berumur daripada kita, itu sepatutnya kita buatlah, dituntut. Tapi dalam ibadat, ithar itu makruh.
Dalam urusan ketaatan pada Allah Ta'ala, tak boleh kita dahulukan orang. Awak kena bersegera. Macam tu, sampai macam tu sekali ulama-ulama sebut. Maksud dia contoh macam soft jugalah. Biasa orang kita kalau ada soft kosong kat depan time nak semayang, apa kita buat? Apa panggil warak kita buat? Apa kita buat biasa? Kita mesti suruh orang pergi, betul tak? Kita nak tunjuk kita ni warak, hormat orang tua dan sebagainya. Pada perbuatan awak tu salah. Kita dahulu kena pergi, kalau boleh berebut. Kerana ini urusan ibadat, tak ada masa nak bagi orang. Aku dulu. Ni dipanggil fastabiqul khairat. Kadang-kadang dia tengok, Haji sila Haji. Dia seolah-olah macam Haji tu kalau dia terasa je, tahulah aku tua, yelah nanti aku nak mati, ibarat gitulah tak. Awak tua dah, gilah dulu duduk depan cari pahala lebih sikit, mu tu tua nak mampu dah. Lebih kurang begitu bahasa dia. Tak perlu. Tengok soft kosong awak ke depan, berebut. Kerana ini dalam urusan ibadat, tak boleh kita nak lebihkan orang. Dalam bab lain, yes, terpuji benda tu. Jadi lepas daripada ni, kita kalau boleh jangan tangguh urusan ibadat ketaatan. Ada ruang buat baik. Nampak soft kosong depan, pergi hak. Maknanya berebut soft depan. Tapi jangan kau rembat tempat imam pula, itu paling depan. Salah faham, leceh juga. Tahu tak? Kecuali macam hari Jumaat kan, dia ada kadang-kadang reserve AJK untuk memudahkan urusan pentadbiran dia orang ni. Kadang-kadang ada reserve. Itu jangan juga. Ambil lah mana-mana yang ni. Tapi soft depan tu penting. Itu bendanya. Jadi kalau kita tak bersegera dalam bab ini, rugilah, mati saja-saja je. Sekarang ni kita musim orang mati tau. Kiri kanan dengar orang mati COVID. Makin hari makin naik. Risau kadang. Tengok. Jadi sepatutnya bila keadaan kita makin diuji oleh Allah Ta'ala, makin tunduk kita pada Allah. Sebab Allah Ta'ala dia tak akan beri teguran ujian ni kecuali nak suruh kita balik kat dia. Usahalah insya-Allah. Penuhkan masjid, rumah Allah Ta'ala. Usaha datang. Saya tahu benda ni susah sebenarnya. Orang nak berubah ni, dia bukan boleh berubah secara sekelip mata, drastik tak boleh. Dia kadang-kadang dia kena pelan-pelan kayuh. Relax. Bukan semua orang boleh stay. Macam tadi, subuh punya ramai. Tapi nak stay kuliah subuh ni, orang yang betul-betul Allah pilih sahaja, memang Allah nak beri pahala free kat dia pagi ni banyak-banyak, Allah izinkan dia duduk sini. Ada orang nak sangat tapi sakit perut pula. Balik malah nak datang dah. Ada orang nak sangat tapi mata ni tak tahan ni. Steam dia lain macam, ngantuk. Balik, Allah tak izin. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala beri izin duduk. Maknanya macam Allah beri kekuatan. Tak apa, stay kejap lah. Stay kejap. Walaupun sekarang ni dah tengok jam, tengok aku, tengok jam, tengok ustaz kan. Tak apalah, pahala tu besar. Nampak ni, minta doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah beri istiqamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah lah tuan-tuan, saya rasa nak berhenti, lapar lah. Wallahu a'lam. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berhenti untuk kuliah subuh kita ni, saya macam biasa, kita nak umumkan sumbangan dana untuk saya punya pusat tahfiz. Untuk makluman, mana-mana tempat saya pergi pun, biasa kita akan umumkan sumbangan dana untuk saya punya pusat tahfiz yang ada saya buka dekat Shah Alam 1, Seksyen 7. Kita dah beroperasi hampir 5 tahun dah, Alhamdulillah. Dan saya selalu sebut pada jemaah-jemaah saya, yang mana pusat tahfiz yang kita buka ni sebenarnya kita beri pendidikan percuma kepada semua pelajar. Maksudnya kita tak kena kayuran 1 sen pun. Sebab memang saya niat daripada gitu. Mula-mula balik belajar dulu, kita memang niat nak buat kebajikan pada masyarakat, dan yang paling penting nak galakkan orang hafal Quran. Kita nak beri galakan. Jadi free lah ke lah yuran, tak ada makan minum, kitab, semua percuma berlaku. Pakaian semua percuma berlaku. Jadi ramai yang datang tempat kita tu, kalau mereka asnaf lah, pakai miskin, supaya berbaloi kita nak support dia dan sebagainya. Jadi bagi saya, nak lahirkan orang yang hafal Quran, orang yang dekat hati dengan Quran ni, satu kerja jihad yang sangat besar. Tambah pula sekarang ni kita ada satu lagi cawangan yang kita nak buka di Terengganu, Kuala Terengganu, di Kampung Atas Tol. Kampung Atas Tol ni tempat orang makan nasi dagang lah. Kalau tuan-tuan, ada orang Terengganu sini? Ni kalau ada mesti nyorok punya ni, geram tu lah. Ada kan? Di Kampung Atas Tol tu ada
tempat biasa kalau orang pergi Terengganu, orang makan nasi dagang lah. Opposite, tanah sebelah tu ada 4 ekar, ada orang wakaf 4 ekar tanah yang sekarang ni kita dalam pembangunan. Kita nak siapkan sebuah surau dulu, baru siapkan bangunan-bangunan asrama yang lain. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan semua, siapa-siapa yang nak menyumbang, tolong bantu kita lah. Sebab kita nak bina tahfiz ni sebagai saham akhirat kita juga. Jadi bila ada ruang kita nak buat baik ni, teruslah berilah dulu insya-Allah. Jadi saya sediakan tabung ni ada. Ni tabung saya baru beli Shopee semalam. Ni tuan-tuan jangan spoilkan saya. Ni ada ni. Ada tabung saya buka ni, siapa nak menyumbang sekejap lagi saya letak. Yang kedua, saya buka wakaf untuk pagi ni. Wakaf pendidikan dan juga pembangunan untuk kita punya pusat tahfiz ni lah. Satu bahagian RM50 saja. RM50 saja. Dan jangan lupa tuan-tuan, kalau yang nak menyumbang baik, nak derma biasa, nak berwakaf pendidikan ni pun, tolong jangan lupa niatkan sekali untuk arwah. Mak ayah ke, suami, isteri, siapa-siapalah. Ataupun mak ayah tak meninggal lagi, boleh niat. Sebab dulu ada seorang sahabat, nama dia Sa'ad bin Ubadah. Mak dia meninggal, dalam keadaan dia tak ada. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, kanat tufiyatil ummi wa ana ghaiban, ya Rasulullah, mak aku meninggal, aku tak ada. Afa atasaddaqa biha, boleh ke tidak aku nak sedekah atas nama mak aku, kan aku sayang kat dia. Qala na'am, Nabi kata boleh. Maka Sa'ad bin Ubadah, dia ada kebun, dia ada pertanian yang dia buat, diinfakkan pada fisabilillah, pada jalan Allah Ta'ala, niatkan pahala untuk arwah mak dia. Ini Nabi kata wa dzaka afdal, ini lebih afdal. Maka tuan-tuan, niatkan pahala ni, derma kita ke, amal soleh kita buat, wakaf ni niat untuk arwah mak ayah ke apa semua. Kita bantu mereka dengan cara itulah. Mudah-mudahan akan datang bila kita meninggal pun, kita dapat saham jariah yang sama. Kita mengharapkan benda tu. Jadi bagi saya, kalau untuk mak ayah ni RM50 benda sangat tak? Ataupun ada zakat ke, zakat harta nak beri tempat, kita ada asnaf. Jadi boleh ni, siapa tak bawa duit, ambil nombor akaun nanti, tak ada masalah, boleh main insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.